Okey, selamat pagi ya. Selamat pagi untuk beberapa pelajar dan beberapa 7 orang pelajar. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi hadir dalam kelas Bahasa Melayu kita pada hari ini ya. Okey, tanpa melengahkan masa, untuk pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini, berkaitan dengan penulisan karangan pendek. Okey, penulisan karangan pendek. Okey, karangan pendek ini dalam kertas 2 bahagian A, okey, 10 markah. Di samping juga karangan umum. Okey, perlu diingat ya, kertas 2 kita merangkumi 40 markah. Okey. Okey, salah satunya karangan pendek bahagian A kertas 2, 10 markah. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, okay, cikgu dah share, cikgu dah kongsi dalam WhatsApp. Jadi kamu perlu catat dan tulis dalam buku karangan pendek, okey, SP 3.3.1. Jadi mohon rekod, mohon tulis sekarang dalam buku karangan penulisan, okey, berkaitan dengan standard pembelajaran kita 3.3.1, iaitu menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Okey, boleh ya pelajar semua? Jadi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, cikgu mohon semua pelajar mencatat standard pembelajaran 3.3.1. Okey, kita bagi masa lebih kurang 2 hingga 3 minit untuk semua pelajar catat standard pembelajaran 3.3.1, iaitu berkaitan dengan kemahiran menulis. Okey, bagi yang sudah, kita tunggu rakan-rakan yang lain ya. Okey, untuk hari ini, okey, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran, okay, cikgu akan terangkan terlebih dahulu bagaimana kita menulis karangan pendek. Mungkin ada beberapa pelajar yang tidak dapat menguasai penulisan karangan pendek. Okay. Jadi dengan menghadiri kelas ini, jadi cikgu harap pelajar dapat menguasai penulisan karangan yang pendek. Okay. Untuk karangan pendek, okay, sebelum menulis, pastikan baca arahan terlebih dahulu. Okey, baca arahan terlebih dahulu. Di mana untuk penulisan karangan pendek, perlu ditulis sebanyak 80 patah perkataan. 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi, apa-apa karangan yang panjang, kita tidak akan baca. Jadi, had untuk menulis karangan pendek antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, jelas ya? Okey, jadi pelajar juga diminta menggunakan sekurang-kurangnya 6 perkataan ataupun semua perkataan atau frasa yang diberikan dalam karangan pendek. Jadi hari ini kita akan cuba ingat balik macam mana kita menulis karangan pendek ya. Okey, karangan ditulis dalam 4 perenggan. Okey, karangan ditulis dalam 4 perenggan. Jadi perenggan yang pertama terdiri daripada pendahuluan. Okey, perenggan yang pertama terdiri daripada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu kita akan lihat ayat apa yang perlu ada. Kita boleh ikut teknik base. Okey, ada sesetengah ayat yang boleh kita gunakan, ada sesetengah ayat yang kita tidak perlu tulis. Okey, jelas ya untuk perenggan pendahuluan yang pertama. Okey, yang kedua, perenggan isi. Okey, perenggan isi terdiri daripada 2 perenggan isi. Okey, jadi perenggan isi yang pertama, perenggan isi yang kedua. Okey, perenggan isi yang pertama, perenggan isi yang kedua. Okey, 2 perenggan isi dan huraian, termasuk huraian ya. Okey, dan terakhir perenggan penutupan. Jadi dalam karangan penulisan karangan pendek, okey, terdapat 4 perenggan. Perenggan pendahuluan, perenggan isi yang ketiga dan juga perenggan penutupan. Okey, cikgu harap jelas tentang pemerengganan penulisan karangan pendek. Okay. Ada nak tanya apa-apa tak tentang pemerengganan? Ada nak tanya apa-apa? Kalau tak ada, cikgu teruskan ya. Okey, untuk perenggan, kita terangkan dahulu tentang perenggan pendahuluan ya.
Okey, perenggan pendahuluan boleh terdiri daripada ayat-ayat seperti ayat binaan takrifan. Mesti ingat ya, ayat binaan takrifan ni apa perkataan yang perlu kita ada menggambarkan ayat binaan takrifan, ataupun ayat binaan ehwal, ayat tokoh, ayat sejarah, ayat semasa atau ayat tanya. Jadi tidak semua ayat ini akan ditulis dalam perenggan pendahuluan. Kita hanya tulis mungkin ayat binaan takrifan ataupun ayat binaan ehwal, bergantung kepada frasa ataupun perkataan yang diberikan. Boleh? Boleh tak? Okey, boleh ke? Ada nak tanya? 3 Austin, 3 Cashmere, 3 Henry. Ada nak tanya? Kalau ada, boleh bertanya sebelum cikgu bagi latihan. Ada yang tak boleh nak tulis, ya. Jadi kamu boleh tanya sekarang. Okey, dalam perenggan pendahuluan terdiri daripada ayat-ayat yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Tidak semua ayat kita tulis dalam perenggan pendahuluan. Okey, jadi tak sama dengan karangan umum, ya. Jadi karangan umum kita tulis semua. Binaan, binaan takrifan, binaan ehwal, ayat tokoh, ayat semasa dan ayat tanya. Okey, jadi dalam karangan pendek kita hanya akan pilih beberapa ayat sahaja. Jadi bergantung kepada frasa atau perkataan yang diberikan. Okey. Okey. Cikgu boleh buat peribahasa dalam pendahuluan. Boleh, tapi bergantung kepada ayat dia. Peribahasa tu kadang-kadang kita letak di bahagian bawah sekali, iaitu berkaitan dengan ungkapan indah. Okey, bawah penutupan tu kita boleh letakkan ungkapan, ya. Dalam pendahuluan seeloknya kita tak gunakan lagi peribahasa ataupun ungkapan. Di bahagian perenggan penutupan baru kita letakkan ungkapan indah. Contohnya yang cikgu berikan contoh sebelum ni, Malaysia bersih dan sebagainya. Boleh rujuk kepada contoh karangan. Boleh, ya? Okey, kita lihat yang seterusnya. Ada nak tanya? Okey. Ada nak tanya lagi tentang pendahuluan? Bagus yang bertanya ni, ya. Kalau tak bertanya ni, kita tak tahu apa kesalahan yang kita lakukan. Jadi sebelum cikgu teruskan kepada ayat-ayat yang berikutnya, boleh tanya. Ya? Boleh buka mic ataupun boleh tulis di bahagian ruangan chatting dan sebagainya. Kita cuba selesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. Okey, untuk perenggan isi. Okey, untuk perenggan isi. Tadi cikgu jelaskan berkaitan dengan perenggan pendahuluan. Okey, jelas, ya. Jadi ayat-ayat itu tidak semuanya ditulis dalam perenggan pendahuluan. Okey, cikgu ulang balik, ya. Ayat-ayat tersebut tidak semuanya ditulis dalam perenggan pendahuluan. Nanti cikgu akan sediakan satu rangka. Selepas ni kamu cuba bina rangka tersebut dan cuba tulis karangan pendek. Okey? Sebab apa? Patah perkataannya antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Jadi mesti patuh kepada arahan penulisan karangan. Okey. Kita pergi kepada perenggan isi yang pertama. Perenggan yang pertama, ya. Dalam perenggan isi yang pertama, murid harus menggunakan ayat jawapan. Jadi ingat balik, jawapan, ya, ayat jawapan. Okey? Dan ayat contoh sahaja. Ayat jawapan, ayat contoh sahaja. Jadi ayat huraian apa semua tidak ditulis dalam perenggan yang kedua. Okey? Ayat jawapan dan juga ayat contoh sahaja. Boleh faham, ya? Okey. Pada perenggan ketiga pula, tadi perenggan dua, cuma ada dua ayat saja, ayat jawapan, ayat contoh. Okey, pada perenggan yang ketiga, murid harus membina dua ayat iaitu ayat huraian bagi ayat jawapan. Jadi ayat jawapan kita dah tulis dalam perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, murid diminta menulis ayat huraian jawapan. Faham, ya? Okey, dan ayat huraian bagi ayat contoh. Faham? Jelas? Ayat perenggan yang kedua, kita tulis, murid diminta menulis ayat jawapan dan juga ayat contoh. Manakala perenggan yang ketiga, ayat huraian jawapan dan ayat huraian contoh. Beza, ya? Okey, kita akan lihat macam mana pelajar menghuraikan ayat jawapan, macam mana pelajar menghuraikan ayat contoh. Okey? Okey, itu untuk perenggan 2 dan 3. Ada nak tanya?
Ada nak tanya setakat ini? Ada nak tanya? 3 okey. 3 Kashmir. Okey. Ada nak tanya? 3 Henry. Tak ada pelajar ya hari ni. Okey. Boleh cikgu teruskan untuk perenggan penutupan sebelum cikgu bagi tajuk untuk latihan kita pada hari ini. Okey, boleh cikgu teruskan? Ya. Okey, untuk perenggan penutupan, okey, untuk perenggan penutupan, murid harus menggunakan ayat tegasan. Bila sebut ayat tegasan, apa perkataan yang perlu kita ada? Berdasarkan huraian di atas, seperti yang kita buat dalam karangan umum ya. Berdasarkan huraian di atas, berdasarkan ciri-ciri di atas, maksud kita buat ayat penegasan. Okey? Okey, murid harus menggunakan ayat tegasan di samping memilih satu lagi ayat, sama ada ayat hajatan, ayat harapan atau ayat kesimpulan. Jadi kamu pilih satu tu wajib tulis ayat tegasan. Okey, satu ayat lagi memilih antara 3 ayat, iaitu ayat ajakan, ayat harapan atau ayat kesimpulan. Tidak semuanya 3 ayat tu dia tulis semua ya. Jadi pilih salah satu. Okey. Dalam pada itu, murid haruslah memaparkan satu nilai dalam karangan tersebut. Satu nilai. Mesti paparkan. Contohnya yang cikgu bagi tempoh hari berkaitan dengan minggu kebersihan dan keceriaan di sekolah. Cikgu dah bagi contoh. Okey, nilai yang dipaparkan, contohnya dia bagi nilai kebersihan. Jadi, cuba lihat balik contoh yang telah cikgu berikan. Okey, mana kita menulis perenggan penutupan, kita selitkan nilai tersebut. Okey. Okey, selain itu, murid juga perlu mengemukakan sekurang-kurangnya satu peribahasa dan satu kosakata berdarjat tinggi. Jadi, murid diseru ataupun diminta mengemukakan satu peribahasa ataupun satu ungkapan pada perenggan penutupan. Jadi yang Robin tanya tadi, pada perenggan pendahuluan boleh tulis peribahasa. Okey, dan cikgu usulkan kamu tulis pada bahagian perenggan penutupan. Okey, jelas? Okay, ada nak tanya? Ada nak tanya tak? 3 okey. Jelas tak penerangan? Jadi cikgu ulang balik sebelum cikgu bagi tajuk ya. Iaitu dalam penulisan karangan pendek perlu ada 4 perenggan. 4 perenggan. Yang pertama perenggan pendahuluan. Yang kedua perenggan isi. Yang ketiga perenggan isi juga. Yang keempat perenggan penutupan. Okey. Jadi dalam perenggan pendahuluan itu gunakan teknik brief. Tapi tidak semuanya ayat ditulis dalam perenggan pendahuluan. Okey, kalau ada catat tadi, kamu boleh catat ya. Okey, di perenggan isi yang kedua, perenggan isi, okey, ayat yang pertama ayat jawapan, ayat contoh. Perenggan yang ketiga, ayat huraian jawapan, ayat huraian contoh. Okey, manakala perenggan penutupan, pelajar harus menulis ayat tegasan dan memilih salah satu antara 3 ayat, iaitu ayat hajatan, ayat harapan ataupun ayat kesimpulan. Okey. Pelajar juga diminta memberikan nilai dalam karangan tersebut. Murid juga perlu menulis peribahasa ataupun kosakata yang berdarjat tinggi. Itu yang diseru dalam penulisan karangan pendek untuk mendapat markah yang cemerlang 10 markah. Okey, cikgu teruskan slide cikgu ya. Okey, boleh nampak ya slide cikgu. Okey, cikgu besarkan supaya semua pelajar boleh nampak. Okey, ini boleh salin tajuk untuk hari ini ya. Okay, SP jangan lupa ya, 3.3.1. Okey, tajuk karangan kita. Okey, berdasarkan maklumat yang disediakan, okey, boleh catat, boleh tulis sekarang. Tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi, murid semua diminta menyalin arahan tersebut. Okey, salin dalam buku penulisan. Jangan lupa tarikh untuk hari ini. Okey. Jadi, bila kembali ke sekolah nanti, cikgu nak semua kerja yang diberikan disiapkan ya.
Okey, tajuk aktiviti perkemahan. Okey, aktiviti perkemahan. Okey, saling frasa perkataan yang diberikan. Dua bilik darjah, yang pertama ya. Dua bilik darjah. Mungkin di situ kita boleh kaitkan dengan ayat binaan takrifan. Okey, aktiviti perkemahan merupakan, boleh tulis aktiviti perkemahan merupakan ataupun aktiviti perkemahan ialah. Okey, jadi gunakan ayat binaan takrifan. Okey, untuk frasa yang kedua, saban tahun. Okey, apa maksud saban tahun? Okey, saban tahun maksud dia setiap tahun. Okey, menjadi rutin harian aktiviti ini dijalankan setiap tahun. Okay. Yang ketiga, taklimat. Okey, taklimat. Okey, jadi kita boleh pecahkan beberapa perkataan ini di mana perenggan isi yang pertama, di mana perenggan isi yang kedua. Okey. Yang keempat, disiplin. Okey, taklimat, disiplin. Yang kelima, peraturan. Yang keenam, cermat. Yang ketujuh, frasa prosedur. Okey. Yang ke-8, disiplin asas kejayaan. Okey, di situ kalau kita nampak, disiplin asas kejayaan itu merupakan dia lebih kepada kosakata, kosakata menarik ataupun lebih kepada apa tu? Jadi cikgu cakap peribahasa ataupun kosakata yang berdarjat tinggi lah. Jadi boleh masukkan dalam perenggan penutupan. Okey, jelas? Semua dah saling? Boleh cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Okey, boleh? Belum? Okey, boleh salin. Cikgu bagi masa 3 hingga 5 minit. Catat dalam buku penulisan karangan. Okey, tajuk dan juga aktiviti perkemahan serta frasa-frasa yang perlu ada. Okey, kita tunggu ya pelajar yang belum siap. Kalau ada nak tanya apa-apa sebelum cikgu teruskan, boleh bertanyakan dalam chatting, ruangan chatting. Okey? Ada nak tanya? Okey, ada lagi yang belum siap? Ada lagi yang belum siap? Kalau ada, mohon respon. Okey. Maksudnya semua dah siap ya. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey? Apa saya ni, Mitran, belum siap ke? Okey ya. Okey, kita lihat beberapa perkataan, beberapa frasa ini boleh kita jadikan satu karangan yang lengkap dan tepat. Jadi patuhi SP kita hari ini ya, di mana cikgu nak semua pelajar dapat menulis sekurang-kurangnya ayat, ayat binaan ataupun ayat jawapan, ayat contoh, ayat penutupan, tegasan dan sebagainya. Okey, yang kedua, semua pelajar boleh menulis satu karangan pendek dengan betul dan tepat menggunakan ayat yang gramatis. Jadi di situ kita akan buat pentakdiran bilik darjah. Okey, cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Okey ya, nampak ya? Perenggan pendahuluan. Okey, di sini cikgu sediakan kotak supaya pelajar boleh tulis sama ada ke tidak ayat binaan takrifan. Kalau di bahagian tengah itu, di bahagian tengah ini ya. Okey, ini di bahagian tengah. Okey, nampak? Okey, kamu boleh tulis contohnya satu ayat ataupun dua ayat. Okey. Contohnya ayat binaan takrifan 1. Kamu pun tulis. Aktiviti perkemahan merupakan. Okey, jadi ada satu ayat binaan takrifan. Tak perlu panjang. Untuk karangan pendek, hanya satu ayat sahaja. Okey, kalau ayat binaan ehwal ada, kamu tulis satu. Okey, satu ayat binaan ehwal. Kalau ayat tokoh tidak ada, okey, kamu tulis kosong. Kosong, tiada. Okey, ayat sejarah, kosong, tiada. Ayat semasa, kosong, tiada. Ayat tanya, kosong, tiada. Jadi dalam ayat pendahuluan, kita hanya ada dua ayat sahaja. Ayat binaan takrifan ataupun ayat binaan ehwal. Jelas ya? Boleh? 3.3.1 ada cikgu dah share, cikgu dah kongsi dalam grup WhatsApp. Jadi boleh rujuk balik ya. Okey, boleh rujuk balik.
Cikgu ini salin, perlu salin. Perlu salin. Sebab tu cikgu paparkan supaya pelajar boleh salin. Dan pelajar tulis dalam setiap kotak ini rangka terlebih dahulu ya, sebelum kita menulis karangan pendek. Okey, ingat balik ada 4 perenggan. Okey. Jadi ayat binaan takrifan iaitu perkataan yang ada, merupakan, ada ialah, adalah. Cikgu dah terangkan sama juga dengan karangan umum ya. Ayat bis ya, ingat balik bis. Binaan takrifan, salah satu ayat kamu tulis dalam kotak yang tengah ni satu ayat dia pertama. Okay, contohnya aktiviti perkhemahan merupakan jadi cikgu nak kamu tulis terlebih dahulu sebelum kita share, kita kongsi jawapan bersama-sama. Ayat binaan ehwal selain daripada mentakrifkan. Okay. Contohnya kurikulum aktiviti perkhemahan tadi ya, saban tahun diadakan menjadi rutin harian setiap unit beruniform ataupun setiap sekolah. Okay, di situ ayat binaan ehwal. Okay. Ayat tokoh tak perlu tulis. Jadi dalam karangan pendahuluan hanya ada 2 ayat sahaja. Nak ada balik cikgu dah terang tadi ya. Dalam perenggan pendahuluan 2 isi dan sebagainya. Murid menggunakan 1 atau 2 jenis ayat sahaja dalam membina perenggan pendahuluan. Jadi ingat balik apa yang cikgu dah terangkan sebentar tadi. Okay. Ayat tokoh kosong tiada. Ayat sejarah kosong tiada. Ayat semasa kosong tiada. Ayat tanya kosong tiada. Jadi tak perlu tulis ayat tersebut. Walaupun cikgu letakkan ayat-ayat tersebut. Boleh faham? Jelas? Untuk perenggan pendahuluan. Jadi ada 2 ayat sahaja. Okey. Okey, untuk perenggan kedua. Okey, perenggan kedua. Untuk perenggan isi. Yang pertama, ayat jawapan. 1. Contohnya, 1 ayat, kamu buat ayat dia. Ayat contoh. 1 ayat, jawapan dia. Contoh. Okey. Perenggan ketiga. Okey, perenggan ketiga. Okey. Ayat huraian kepada ayat jawapan ini. Ayat huraian kepada ayat jawapan yang kamu tuliskan pada perenggan yang kedua. Okey. Ayat yang kedua, ayat huraian contoh adalah ayat huraian kepada ayat contoh yang kamu tuliskan dalam perenggan kedua. Okey, boleh jelas? Jelas. Cikgu dah buat ya. Di sini ayat jawapan, ayat contoh, ayat huraian jawapan, ayat huraian contoh. Jadi ada beberapa ayat saja. Jadi kamu tak perlu tulis ayat simpul ke. Okey. Kita gunakan ayat JA, CON, HU, SU contoh, HU jawapan. Okey, boleh? Okey, untuk perenggan penutupan. Okey, perenggan penutupan. Ada pelajar yang nak bertanya ke? Ataupun cikgu terlalu pantas, laju, boleh maklumkan ya? Okey, untuk perenggan penutupan, okey, ayat tegasan. Ayat tegasan harus ditulis dalam perenggan penutupan. Ayat tegasan harus ditulis dalam perenggan penutupan. Contohnya, yang berdasarkan oleh itu, ternyatalah, okey, yang ada kata-kata ataupun ayat penegasan. Okey. Oleh itu ternyatalah bahawa. Berdasarkan huraian di atas, ternyatalah bahawa. Jadi ingat balik ayat yang kita tulis menunjukkan ayat tegasan. Okey, salah satu ayat yang lain iaitu okey, ayat ajakan ataupun ayat harapan ataupun ayat kesimpulan. Jadi kamu boleh pilih antara 3 ayat ini, pilih satu. Okey, pilih satu ya. Ayat ajakan, ayat harapan ataupun ayat kesimpulan. Okey. Dah siap salin? Okey, ada nak bertanya apa-apa boleh kemukakan dalam ruangan chatting. Ya. Okey. Okey, boleh salin ya. Okey, yang pertama untuk perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan. Okey, di sini ya, perenggan pendahuluan. Okey, yang pertama ayat binaan takrifan. Okey, kalau satu ayat kamu tulis satu. Lepas ni cikgu bagi masa untuk kamu tulis rangka. Contohnya aktiviti perkhemahan, okey, perkhemahan ataupun perkhemahan merupakan, perkhemahan adalah,
perkemahan ialah. Okay, jadi dalam binaan takrifan. Okay, yang ada perkataan ialah, adalah merupakan, itu dikenali sebagai ayat binaan takrifan. Okay, cikgu bagi masa untuk menyalin. Ada yang belum? Okay, boleh gariskan. Okay, tulis semua, tetapi tidak semuanya ayat itu ditulis dalam karangan pendek. Ya. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh kemukakan. Okay. Kalau dah siap, yang belum boleh maklum sebelum cikgu ke slide yang seterusnya. Okay. Jadi kita akan bagi masa untuk pelajar menulis karangan pendek dan beberapa orang pelajar cikgu akan panggil nama, juga baca karangan yang kamu siapkan. Okay. Untuk kita buat pentadbiran. Jelas ya? Jelas? Cikgu harap yang boleh join kelas hari ini dapat satu ilmu yang baru berkaitan dengan penulisan karangan pendek. Okay. Bila buka sekolah nanti, cikgu tak nak ada pelajar yang tak faham lagi ya. Sebab tu cikgu buatkan kelas dalam kalian supaya kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Ya, boleh mengisi selepas ini ya maklumat ya. Jangan salin sekarang sebab kita tengah buat penerangan ya. Jadi cikgu akan bagi masa untuk kamu mengisi dalam jadual itu. Okey. Okey, dah siap semua? Okey, dah siap? Dah siap, cikgu pergi ke slide yang sedikit saja lagi, slide yang seterusnya ya untuk penutup. Okey. Kita pergi ke slide yang terakhir. Okey, slide yang terakhir ya. Okey, ungkapan indah di bawah penutupan juga ya. Di sambungan bawah perenggan penutupan. Ungkapan indah kalau ada, okey, kalau ada ni cikgu kosongkan ruangan di sini. Okey. Kalau ada, kamu tulis di bahagian yang cikgu letakkan cursor di sini ya. Okey, kosong. KKBT, okey. Kata kosakata berdarjat tinggi tadi ya, kosakata berdarjat tinggi. Contohnya tadi, disiplin asas kejayaan. Okey, kosakata berdarjat tinggi termasuklah bahasa ke ataupun ungkapan kamu gunakan yang ada dalam frasa yang diberikan. Okey. Lepas tu satu nilai. Kalau ada satu nilai, cuba terapkan nilai apa? Contohnya nilai kerjasama ke ataupun contoh nilai apa yang perlu diterapkan oleh pelajar. Okey. Boleh? Cuba rujuk jawapan, contoh jawapan yang telah cikgu berikan sebelum ini. Ada dalam buku ya. Berkaitan dengan tajuk kebersihan. Surat cikgu ya. Kebersihan, musim banjir dan sebagainya. Okey. Ini slide yang terakhir. Okey, slide yang terakhir. Okey. Ungkapan indah. Pelajar. Kosakata berdarjat tinggi. Nilai. Okey, boleh ya? Okey, boleh ya? Nilai. Aktiviti ungkapan indah. Okey. Okey, jadi ada apa-apa yang nak ditanya? Ada apa-apa yang nak ditanya? Okey, ada apa-apa yang nak ditanya? Kalau tak ada, okey. Okey, kalau tak ada, cikgu bagi masa 10 hingga 15 minit. Maksudnya kalau boleh awalkan, cuba cepatkan masa. Tulis karangan rangka terlebih dahulu ya, tulis rangka. Dan kita akan buat sesi perbincangan selepas ini. Okey, cikgu buat rangka itu dulu dan buat karangan. Ya, buat rangka dahulu, masukkan dahulu berkaitan dengan tajuk perkemahan. Lepas tu kita buat sesi perbincangan. Next class nanti kamu akan tulis karangan lengkap. Okey, selepas pembelajaran kita nanti kamu buat karangan yang lengkap. Okey, cuba cikgu nak tengok macam mana kamu menyambung setiap bahasa yang diberikan ataupun perkataan yang diberikan dalam ayat tertentu. Boleh? Okey, cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 10 minit, boleh ya? 9-10 kita bincangkan. Tak panjang ya, jangan terlalu panjang dalam satu ayat. Okey, apa yang perlu ada dan sebagainya. Boleh? Okay. Kalau ada nak bertanya, boleh bertanya sekarang. Okay, boleh tulis rangka
sekarang. Isikan dalam jadual tersebut. Mana ayat yang ada, mana ayat yang tidak perlu kamu kosongkan, tulis tiada. Mana ayat contohnya satu ayat. Ayat binaan takrifan, satu ayat. Ayat binaan ehwal contohnya satu ayat. Okey? Okey, kalau ada nak bertanya, boleh bertanya. Cikgu, Ya. Siapa? Okey, itu Lin. saya belum salin itu isi aktiviti perkemahan itu. Okey, belum salah cikgu ulang balik Bagus. Sekejap ya. Terima kasih cikgu. Okey. Okey ya. Boleh nampak? Okey, pastikan setiap frasa, setiap perkataan ni kita gunakan dalam karangan pendek kita ya. Jadi pastikan kamu menggunakan. Contohnya pertama, luar bilik darjah. Jadikan ayat binaan takrifan ya. Okey. Aktiviti perkemahan ataupun perkemahan merupakan, perkemahan ialah, perkemahan adalah. Okey, satu aktiviti luar bilik darjah. Contohnya ya. Okey, nak bina ayat binaan ehwal, okey. Tengok ayat yang kedua. Frasa yang kedua. Saban tahun. Saban tahun. Jangan ambil semua taklimat disiplin ya. Taklimat disiplin itu dah masuk dalam perenjaan isi. Saban tahun maksud dia kamu dah tulis. Merupakan aktiviti luar bilik darjah yang menyeronokkan pelajar contohnya, okey. Okey, lepas tu aktiviti ini akan diadakan saban tahun. Maksudnya kita mengikut apa? Mengikut takwim ke, mengikut susunan yang telah disediakan. Contohnya, itu ayat binaan ehwal. Selain daripada merupakan, selain daripada ialah, ayat yang berkaitan dengan perkemahan adalah ayat binaan ehwal. Ya, Tanush, gunakan teknik yang cikgu beri. Okey, teknik tadi. Ayat binaan ehwal, ayat binaan takrifan, ayat tokoh tak perlu. Okey, nak balik. Dalam perenggan pendahuluan hanya 2 ayat sahaja. Okey, sama ada ayat binaan ehwal, ayat binaan takrifan ataupun ayat semasa kalau ada. Tengok berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, kesesuaian frasa ataupun perkataan yang diberikan. Okey. Ada lagi tak permasalahan? Tak apa, lepas ni kita cuba lihat contoh skema jawapan ya. Tapi kamu cikgu akan minta pelajar nyatakan dahulu jawapan kamu. Okey, kita akan panggil beberapa pelajar supaya dapat menyatakan jawapan kamu. Okey, boleh tulis sekarang untuk ayat binaan ehwal, ayat binaan takrifan. Ada nak tanya tak tentang ayat pendahuluan, perenggan pendahuluan? Okay. Kalau ada nak tanya boleh bertanya. Okay. Ada yang tak siap lagi ke kotak ke apa, boleh maklumkan pada cikgu. Okay, untuk perenggan isi boleh maklumkan kepada cikgu ya. Cikgu. Cikgu harap semua hasil kerja ni je. Alif. Okay. Saya belum tulis itu, saya belum salin itu kotak itu. Kotak ya? Ya, ya. Masih tak apa, cikgu gerakkan. Ha, 9.10 kita bincang ya. 9.10 kita bincang bersama-sama. Cikgu akan panggil beberapa pelajar daripada 3 Osting, 3 Cashmere ya, untuk kita buat pentadbiran. Okey, untuk link kehadiran cikgu akan berikan di akhir sesi PDPC. Mohon pelajar menggunakan ya, seelok-eloknya menggunakan email ataupun ID MOE ya, supaya tidak ada pelajar yang tak dapat nak key in kehadiran dan sebagainya.
Sebab tu cikgu gunakan Google Form MOE. Okay. Okey, itu untuk rangka yang pertama, perenggan pendahuluan. Okey, untuk perenggan kedua, lihat kepada frasanya, perenggan kedua ya. Perenggan isi tadi, frasa yang kedua, kamu lihat taklimat. Itu ayat jawapan. Ayat jawapan ya, taklimat. Okey, jadi cikgu memberi taklimat sebelum ke selepas perkemahan dimulakan. Jadi kamu buat dalam satu ayat saja, tak perlu panjang. Mungkin dalam satu ayat ada 5 perkataan ke atau 6 perkataan. Okey, bergantung kepada frasa tersebut. Okey, bila sebut ayat contoh, mesti ada perkataan sebagai contohnya. Ingat ya Malik, sebagai contohnya. Boleh? Okey, bila sebut ayat contoh, mesti ada perkataan sebagai contohnya. Sebagai contohnya, guru buat apa? Contohnya penerangan ke taklimat kan berkaitan dengan penerangan. Jadi guru memberikan penerangan berkaitan dengan apa? Penerangan berkaitan dengan disiplin dan sebagainya. Jadi gunakan perkataan. Okey. Untuk perenggan yang ketiga, okey. Perenggan yang ketiga untuk isi ayat huraian jawapan. Ayat huraian jawapan ini berkaitan dengan taklimat tadi. Okey, taklimat ayat jawapan, ayat huraian jawapan. Okey. Okay, ayat huraian jawapan berkaitan dengan taklimat sebentar tadi ya, yang kamu tulis tu. Peraturan, mematuhi peraturan dan sebagainya ya. Okay. Ayat yang kedua, ayat huraian contoh. Yang kamu tulis sebagai contoh, guru menerangkan berkaitan dengan disiplin. Jadi, kaitkan dengan ayat huraian contoh tadi. Okey. Untuk perenggan isi. Untuk pemerengganan isi. Okey, jelas untuk isi. Jelas. Cuba fikir, cuba tulis ya. Okey, kalau ada yang nak bertanya, okey boleh catatkan dalam, boleh tulis dalam ruangan chatting dan sebagainya. Okey, untuk perenggan penutupan, pastikan pelajar, murid harus menggunakan ayat tegasan. Ingat ya, bila sebut ayat tegasan, ternyatalah bahawa, jelaslah bahawa. Okey, apa lagi? Yang oleh itu jelaslah bahawa. Jadi oleh itu berdasarkan gambaran tersebut, berdasarkan huraian di atas, ternyatalah bahawa. Okey, jadi ada perkataan yang menunjukkan ayat tegasan. Okey, selain ayat tegasan, murid diminta memilih sama ada ayat harapan, ayat kesimpulan ataupun ayat lagi ayat. Okey, ayat ajakan. Okey, jadi kamu boleh memilih sama ada ayat ajakan, ayat harapan ataupun ayat kesimpulan. Pilih salah satu. Okey, lepas tu tulis ungkapan indah. Okey, ungkapan indah dia contohnya apa? Contohnya yang cikgu berikan tadi apa? Disiplin asas kejayaan. Okey. Okay. Ada nak bertanya? Tak ada ya? Cikgu. Ya. Cikgu, karangan pendek ni kena tulis tentang aktiviti perkemahan ke cikgu? Ya, yang cikgu berikan frasa itu saja. Jangan nak tambah apa-apa yang lain kecuali ayat kamu itu menyambung frasa tersebut. Kalau karangan pendek aktiviti perkemahan ni cikgu kena tulis maksud aktiviti perkemahan, cara nak melakukan aktiviti perkemahan, macam tu ke cikgu? Bergantung kepada yang frasa cikgu berikan ni. Okey nampak cikgu. Tak? Yang cikgu bagi tadi. Ni cikgu bagi tadi. Luar bilik gajah. Sambungkan ayat itu saja. Sambungkan menjadi karangan yang lengkap. Karangan pendek yang lengkap. Jangan karangan panjang karangan pendek yang lengkap. Okey Empat cikgu. perenggan. Okey cikgu. Okay. Okay, ada apa-apa lagi tak? Problem, masalah ataupun yang tak dapat ya? Empat perenggan yang pendek, yang tak panjang, okey, dalam satu perenggan itu dalam 2 ayat ya. Tak perlu dalam 5-6 ayat, okey.
Sebab apa? Masa kita mungkin untuk karangan pendek dalam 15 minit ya. 15 minit. Untuk sebelum kita menulis karangan panjang yang memerlukan masa lebih kurang 45 minit. Okey, kertas 2 kita hanya 1 jam sahaja. Jadi kamu tak perlu ambil masa yang terlalu panjang untuk menulis karangan pendek. Okey. Okey, markah untuk karangan pendek cikgu dah terangkan ya tadi 10 markah. 10 markah bergantung dari segi penggunaan bahasa kita. Okey. Okey, ada nak bertanya apa-apa? Ada ya? Sepatutnya kita dah boleh bincangkan jawapan. Cikgu bagi masa lebih kurang bertambah masa 2 minit lagi ya. 2 minit untuk selesaikan rangka karangan pendek tadi ya. Untuk perenggan penutupan dalam 2 ayat sahaja. Okay, dalam 2 ayat, ayat tegasan. Okey. Okey, ayat cikgu buat rangka dahulu. Ya, buat rangka dahulu. Buat rangka dahulu ya. Penutupan ayat tegasan. Puisian. Ingat balik ayat tegasan tu, oleh itu ternyatalah gunakan dia punya frasa dia. Gunakan frasa dia. Okey? Okey, cermat tu kamu dah masuk dalam isi. Ya, cermat tu isi. Prosedur tu dalam penutupan. Okey, jadi bahagikan mana frasa untuk pendahuluan, mana frasa untuk isi yang pertama, mana frasa untuk isi yang kedua, mana frasa untuk penutupan. Boleh? Okey, jadi kamu gunakan ayat tegasan. Ayat tegasan. Contohnya, oleh itu ternyatalah bahawa murid perlu taat ataupun murid perlu patuh kepada prosedur. Okey, maksud kita gunakan satu perkataan prosedur. Prosedur apa? Prosedur perkemahan. Nampak? Dah cukup. Jadi jadikan satu ayat menggunakan satu frasa perkataan. Okey, satu frasa saja kita jadikan satu ayat. Prosedur ni maksud dia apa? Prosedur. Okey, jadi kita kena tahu apa maksud setiap frasa yang diberikan. Okey. Lepas tu disiplin asas kejayaan tu maksudnya itu dah masuk dalam ungkapan ataupun dalam kosakata berdarjat tinggi. Jadi disiplin asas kejayaan kamu boleh tulis dalam ungkapan di bahagian ayat yang kedua. Lepas tu tak apa, kita bincang dulu ya. Boleh Goisian? Boleh tak? Okey. Tapi jangan lupalah gunakan kata ataupun ayat yang menunjukkan ayat tegasan ya. Yang menunjukkan, yang menandakan ayat. Setiap ayat tu ada kata hubung dia. Contohnya ayat oleh itu ternyatalah bahawa. Okay? Yang menunjukkan penanda wacana dia. Penanda wacana ayat setiap ayat yang kita gunakan. Okay? Contohnya kalau ayat contoh sebagai contohnya. Okay? Jadi penanda wacana itu sangat penting untuk menggambarkan setiap jenis ayat yang ditulis oleh murid. Okey, kalau dah siap, ada yang belum siap? Ada yang belum siap ke? Bina kerangka dahulu, lepas tu nanti kamu tulis karangan yang pendek dalam 4 perenggan, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat ya. Tak perlu panjang. Sebab karangan kita hanya 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. Okey, dah lama ni masa ya. Kita patut bincang. Okey. Okey. Ada beberapa orang lagi yang belum siap. Cikgu nak bincangkan untuk beberapa orang pelajar terlebih dahulu. Sebelum kita tengok contoh, Bobby dah siap, okay, bagus. Okey, apa ya kita buat? Kita buat cikgu rekod ya pentaksiran bilik darjah yang kamu sertai dalam Google Meet ke apa-apa ya. Jadi sesi pembelajaran kita tidak ketinggalan lah walaupun pelajar masih bercuti dalam tempoh PKPP ya. Okey. Cikgu harap yang tak masuk kelas online akan sama seperti pelajar yang masuk kelas dalam talian. Cikgu akan hantar dalam WhatsApp group kelas supaya mereka pun boleh dapat ilmu yang apa yang kita pelajari hari ini. Cikgu ayat harapan, ajakan dan kesimpulan tak perlu. Tak perlu. Okey?
Tak perlu. Bergantung, tulisannya bergantung kepada frasa yang diberikan. Kalau ayat itu menunjukkan ayat ajakan, jadi perlu ditulis. Kena faham setiap frasa yang diberikan. Prosedur, maksudnya itu dah masuk dalam ayat tergasar. Okey, disiplin asas hidayaan dah masuk dalam kosa kata berdarjat tinggi ataupun ungkapan. Jadi tak perlulah ayat-ayat yang lain. Okey? Bergantung kepada frasa yang diberikan. Bagus. Faham? Bagus. Nanti cikgu akan share video ini. Kamu boleh, mana yang tak faham boleh tengok balik video tersebut ya. Boleh tengok balik video ini. Okey. Kalau ada yang kurang faham lagi, boleh bertanyakan kepada cikgu. Ya. Okey, boleh kita cuba bincangkan bersama-sama. Okey, untuk cikgu rekodkan pentafsiran 3.3.1 kemahiran menulis. Tidak semua pelajar yang akan cikgu uji, okey? Tidak semua pelajar. Melihat kepada kesempatan masa kita ya. Okey ya. Okey, kita lihat contoh jawapan pelajar. Okey, contoh jawapan pelajar. Tak apa ya. Kalau ada kesilapan ke, kita cuba perbetulkan bersama-sama dalam kelas kita. Ada pelajar yang tak faham, boleh faham melalui penulisan karangan yang kamu tuliskan. Okey. Okey, kita lihat 3 Austin ya. Ada tak yang nak volunteer, kalau cikgu tak sebut nama ke volunteer? Volunteer. Okey. Okey ya. Ada nak berikan jawapan? Ada? Kalau tak ada, cikgu sebut nama. 3 Austin ya. 3.3.1. Siapa nak cuba 3 Austin? Ada tak nak cuba kongsikan jawapan kamu, cikgu boleh perbetulkan ya. Bagus orang yang mencuba ni. Ada nak cuba tak? Boleh open, boleh buka mic, boleh buka mikrofon ya. Cikgu tak nak kalau cikgu panggil nama, mesti orang yang sama. Ada tak 3 Austin yang nak cuba? Tan Hon Ming. Tan Hon Ming. Tan Hon Ming. Boleh buka mikrofon tak? Saya juga. Saya. Okey, jom bagi Tan. Boleh tak? Boleh dengar tak? Boleh. Boleh kan? Okey, Tan. Belum. Dah siap belum? Ayat pertama dah siap. Sekejap aja. Sekejap aja. Dah. Okey, faster, cepat ya. Nanti kita tak sempat nak bincang bersama-sama. Okay, baca dah ayat pendahuluan. Serenggam pendahuluan ayat binaan. Ayat binaan. Tahu cikgu. Boleh dengar tak? Okey, boleh. Baca. Aktiviti perkemahan ialah sesuatu aktiviti yang luar bilik darjah. Okey. Okey, itu ayat binaan Kak Rifan ya. Okey, aktiviti perkemahan ialah aktiviti luar bilik darjah. Okey, bagus. Ayat yang kedua. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan semasa menjalankan aktiviti perkemahan. Okey. Ada lagi tak ayat dalam perenggan pendahuluan? Contohnya kami boleh
mencari Kejap cikgu, belum habis ini. Okey, tak apalah. Jadi cikgu nampak dalam perenggan pendahuluan yang Tan buat yang pertama tu okey, ayat binaan takrifan ya. Okey, ayat binaan takrifan tu bagus. Tiba ayat binaan ehwal ni Tan tidak menggunakan frasa yang kedua, saban tahun. Okey, jadi Tan gunakan di luar daripada frasa yang diberikan. Jadi markah kita bergantung kepada frasa yang pelajar gunakan dalam kotak yang cikgu berikan tadi. Jadi gunakan setiap frasa yang diberikan saban tahun. Okey, kita boleh tulis apa dengan perkataan saban tahun. Saban tahun maksudnya sepanjang tahun. Okey? Okey, jelas ya? Okey, yang kedua, cikgu nak dengar pendahuluan dahulu. Berisian. Cikgu. Okey, kita cuba baca pendahuluan. Aktiviti perkemahan merupakan aktiviti beriadah yang dijalankan di luar bilik darjah. Okey, bagus. Aktiviti tersebut Terusnya. akan diadakan saban tahun. Okey, stop nota. Ya. Nota. Okey, bagus. Jadi ada lagi tak ayat lain? Tak ada. Ada lagi tak? Okey, bagus. Bagus. Okey, thank you Gracian. Okey, jadi bagus ya. Dia gunakan dua frasa dalam dua ayat sahaja dalam perenggan pendahuluan. Contohnya, aktiviti perkemahan ialah aktiviti luar bilik darjah yang Tan buat tadi ya. Yang Gracian buat tadi ya. Merupakan aktiviti luar bilik darjah. Okey. Ataupun perkemahan ialah aktiviti beriadah, okey, aktiviti beriadah yang merupakan aktiviti luar bilik darjah. Okey. Aktiviti ini akan diadakan saban tahun. Okey, nokta. Kalau ada ayat lain yang hendak disambungkan lagi, boleh. Tapi dalam satu ayat saja, dalam satu ayat tersebut. Okey, ada lagi tak nak baca untuk pendahuluan? Hasanah Faris. Sana? Ada ya? Okey, 3 cashmere. Govin. Hello cikgu. Okey, Govin baca pendahuluan. Terdapat banyak aktiviti yang boleh dilakukan di luar bilik darjah yang dilakukan saban tahun. Okey. Itu saja ke Govin? Ya cikgu? Itu saja. Ya, itu saja cikgu. Apa dia terdapat? Kenapa tiba-tiba pendahuluan tu terus menggunakan terdapat? Kenapa tak gunakan perkemahan? Nanti kita tengok. Okey, contohnya perkemahan merupakan aktiviti luar bilik darjah yang menyeronokkan murid-murid. Contohnya, contoh cikgu bagi. Okey, itu ayat pertama. Jadi gunakan tajuk. Jangan tiba-tiba terdapat pelbagai aktiviti. Jadi kita tak tahu apa yang terdapat tu. Fokus kepada apa dia punya ayat tugasan dia, dominan dia. Ingat tak? Dominan dia perkemahan. Okey? Perkemahan merupakan aktiviti luar bilik darjah yang menyeronokkan murid contoh. Okey? Aktiviti ini akan diadakan saban tahun dan disusun dalam takwim sekolah. Jadi cikgu bagi contoh itu, contoh yang paling lengkap. Okey? Okey, thank you Gawin. Okey, kita pergi kepada isi. Okay. Isi yang pertama. Sebelum okey, ya Gawin. cikgu. Isi yang pertama. Okay, cikgu panggil nama pelajar isi yang pertama. Satindra. Okey, Satindra. Faster, cepat ya. Satindra. Ya, cikgu. Okay. Yang pertama, Satindra, ayat jawapan, ayat contoh.
Selain itu, guru-guru sentiasa memberikan taklimat tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa perkemahan. Okey, ayat kedua. Um, Ayat misalnya, contoh. Sebagai contoh. cikgu ayat contoh saya Ayat tak contoh. tahu. Saya tak dapat buat cikgu. Okey, tak dapat buat. Kenapa? Disiplin. Tahu. Gunakan perkataan disiplin. Sebagai contohnya, Misalnya, tadi kalimat. misalnya murid-murid akan menggunakan akan mengamalkan sesuatu aktiviti. Cuba, tak apa. Tak boleh. Sandra. Sandra. Okey, tak boleh tak apa. Kita cuba. Pelajar yang lain. Cuba tulis. Dengan Tak berdisiplin. tulis, tak tahu ya. Dengan berdisiplin. Okey, bagus. Okey. Samir. Okey, thank you Satindra. Okey, Samir. Ada tak Samir? Samir Moon? Tak ada. Okey, yang seterusnya. Kenapa tak mau keluar semua ni? Ananda. Okey, Ananda. Boleh buka mic? Okey, boleh tak untuk perenggan isi yang pertama, ayat jawapan. Okey, frasa taklimat. Ayat contoh, frasa disiplin. Dua saja tu, jadikan satu ayat. Okey? Okey, yang pertama taklimat, jadikan satu ayat. Contohnya, sebelum bermula maksudnya sebelum aktiviti perkemahan bermula, siapa yang memberikan taklimat? Siapa sepatutnya? Guru memberikan taklimat kepada siapa? Kepada peserta. Jadi kita gunakan what, ingat ya, apa, mengapa, bagaimana, siapa. Ya, jangan lupa yang W dengan H. Okey, 4W, 1H. Okey, sebagai contohnya. Okey, ayat contoh mesti ada perkataan sebagai contohnya. Okey, siapa yang menerangkan? Guru. Kaitkan dengan menerangkan disiplin yang perlu diamalkan oleh peserta. Okey, ataupun guru menerangkan peralatan yang perlu dibawa dan disiplin yang perlu diamalkan oleh peserta. Jadi jadikan dua ayat dalam dua frasa tersebut. Boleh? Okey, itu cikgu terangkan ya. Yang ketiga, ayat huraian jawapan. Okey, ayat huraian jawapan. Okey, ayat huraian kepada jawapan tadi iaitu taklimat. Okey, taklimat. Apa dia? Huraian dia. Siapa boleh bagi saya? Masa kita dah kesuntukan masa. Cikgu, isi pertama cikgu. Isi pertama. Apa ni? Okey, Sky. Cuba Sky. Ayat jawapan peserta aktiviti ini akan diberi taklimat sebelum menjalankan aktiviti perkemahan. Bagus. Ayat yang kedua. Ayat contoh, sebagai contohnya, guru-guru akan menyampaikan taklimat berkaitan disiplin kepada pelajar. Bagus. Okey, bagus Sky. Boleh tak ayat huraian? Ayat huraian, perenggan ketiga. Perenggan ketiga cikgu. Cuba Sky. Peserta diwajib mengikut peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Bagus. Okey. Ayat huraian contoh. Peserta juga dinasihatkan supaya cermat pada setiap masa. Okey, bagus. Okey. Ayat penutupan, perenggan penutupan. Bagus kan? Okey, faham. Oleh itu,
Oleh itu, murid-murid perlu ikut prosedur sepanjang perkhidmatan supaya disiplin. Perkemahan sepanjang perkemahan. Apa cikgu? Okey. Panjang perkemahan ke? Oleh itu murid-murid okey. perlu ikut prosedur sepanjang perkhidmatan supaya kerana disiplin asas kejayaan. Okey. Kamu dah gabung dalam satu ayat ni menjadikan satu perenggan penutupan. Kalau boleh, contohnya oleh itu murid-murid perlu mengikut prosedur perkemahan. Noktah. Okey. Konsep disiplin asas kejayaan perlu dilaksanakan ketika perkemahan. Okey, noktah. Maksudnya kita ada dua ayat yang berbeza ya. Boleh? Okey. Okey, bagus kan? Bagus ya. Dia faham bagaimana penggunaan setiap ayat jawapan, ayat uraian jawapan dan juga ayat uraian contoh. Okey, begitu juga dengan ayat perenggan penutupan. Okey. Okey, pelajaran boleh? Okey, cuba lihat contoh yang cikgu paparkan. Okey, contohlah. Okey. Faham, okey. Tengok contoh. Okey, kita lihat yang pertama, perenggan. Ada 4 perenggan. Tak perlu saling yang ni ya. Nanti cikgu share dalam grup WhatsApp. Terlebih dahulu cikgu nak kamu buat karangan kamu dulu yang tadi ya. Lepas tu baru saling contoh jawapan. Okey. Okey, perkemahan merupakan. Okey, di sini dia ada ayat binaan takrifan. Di mana perkataan dia merupakan ya. Perkemahan merupakan. Okey, aktiviti luar bilik darjah yang menyeronokkan murid-murid. Satu ayat. Aktiviti ini menunjukkan kepada perkemahan. Okay, aktiviti ini akan diadakan saban tahun. Frasa yang kedua tadi. Dan disusun dalam takwim sekolah. Dah stop, noktah ya. Berhenti terus kepada perenggan isi. Okay, ayat jawapan. Sebelum bermula, guru memberikan taklimat. Cikgu tak highlight dia punya warna ni. Taklimat kepada peserta. Okay. Sebagai contohnya, jangan lupa gunakan penanda wacana ayat contoh. Guru menerangkan peralatan yang perlu dibawa serta disiplin yang perlu diamalkan. Okey, disiplin. Frasa yang diberikan disiplin. Tapi kita boleh tambah ayat yang lain. Okey, kita boleh tambah ayat yang lain. Okey, lepas tu perenggan yang ketiga, isi untuk huraian. Okey, huraian jawapan. Okey, taklimat ya. Kita sebut tadi dalam huraian jawapan taklimat. Jadi ayat uraian jawapan kita mestilah taklimat. Okey. Taklimat awal sangat penting supaya murid sentiasa mematuhi peraturan sepanjang tempoh perkemahan. Jadi di sini frasa yang dia gunakan ialah peraturan. Okey, peraturan. Jadi kita boleh bina ayat supaya menjadi lengkap. Okey, ayat yang kedua, ayat uraian contoh. Contoh tadi disiplin ya. Disiplin. Segala keperluan perkemahan, peralatan ya, peralatan tadi, segala keperluan perkemahan perlu digunakan dengan cermat. Okay, perkataan dia cermat, dengan berhati-hati. Okay, jadi ayat dia tersusun dan teratur. Okay, untuk perenggan penutupan, berdasarkan gambaran tersebut ataupun oleh itu, gunakan ayat tegasan. Okay, oleh itu, jelaslah bahawa, mesti ada penanda wacana dia, jelaslah bahawa yang menunjukkan ayat tegasan. Murid perlu taat kepada prosedur perkemahan. Okey, frasa ataupun perkataan yang digunakan prosedur. Okey. Konsep disiplin asas kejayaan. Okey, di sini frasa dia, konsep disiplin asas kejayaan perlu diimplementasikan, perlu dilaksanakan sepenuhnya ketika perkemahan. Okey, boleh nampak tak contoh? Macam mana kita gunakan setiap frasa yang tersusun dan teratur dalam setiap perenggan pendahuluan, perenggan isi yang ketiga dan juga perenggan penutupan. Okey, boleh faham?
Boleh faham? Okey. Yang ni contoh cikgu akan share nanti dalam grup kelas. Okey. Terlebih dahulu kamu kena siapkan dahulu untuk untuk apa? Untuk karangan kamu. Karangan kamu terlebih dahulu ya. Pastikan siap terlebih dahulu karangan kamu. Baru salin contoh dan cuba banding bezakan dengan apa yang cikgu paparkan. Okey, boleh tak? Okey. Link kehadiran cikgu akan share. Mohon isi dalam link tersebut. Okey. Jadi cikgu akan share link kehadiran dan isikan kehadiran kamu dalam link tersebut. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas? Okey, jadi kita dah nampak ya banding beza jawapan yang kamu tulis dengan apa yang cikgu paparkan sebentar tadi. Okey, pastikan setiap penggunaan penanda wacana itu menunjukkan setiap jenis ayat yang kita gunakan. Terutamanya bagi ayat binaan takrifan, okey, bagi ayat ayat kesimpulan dan sebagainya ya. Pastikan setiap ayat itu menggunakan penanda wacana yang tepat. Okey. Ada apa-apa nak bertanyakan sebelum kita habis kelas hari ini? Cikgu. Okey. Ya. Cikgu, karangan Okey Tanush. karangan pendek ni 3.3.1 apa cikgu? Boleh tengok dalam grup WhatsApp. Cikgu dah share ya dalam grup WhatsApp kelas. Okey cikgu. Boleh? Okey cikgu. Okey. Kalau tak ada apa-apa, isikan kehadiran. Okey, isikan kehadiran terlebih dahulu. Okey, sebelum les daripada kelas. Okey. Jadi cikgu harap semua kerja yang cikgu dah berikan sebelum sekolah dibuka ini mohon disiapkan. Okey. Bila pulang sekolah nanti semua tugasan kita akan buat semakan. Okey, kita akan buat semakan. Boleh? Okey, jadi terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada kelas hari ini dan video ni cikgu akan upload, cikgu akan masukkan dalam grup kelas dan juga dalam channel YouTube cikgu ya. Okey, terima kasih kelas.